العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita ayat yang ke-14 surah Luqman. Siapa yang tak ada buku lagi? Semua dah ada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan melihat ayat yang ke-14 daripada surah Luqman untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita keluarkan dulu perkataan yang kita sudah maklum, ya? Daripada isim dan haraf yang popular. Untuk rujukan kita boleh rujuk kepada diagram yang berwarna pink, ya? Okey. Perkataan pertama kita maklum ialah wa. Ini waw apabila memulakan ayat pada cerita yang baru, maka waw itu dipanggil haraf apa? Isti'naf, ya? Ini adalah haraf isti'naf, iaitu untuk memulakan ayat. Kemudian kita sudah maklum perkataan ni lah. Cakap Melayu, Al-insan. Berapa orang manusia itu? Satu orang je lah, ya, al-insan. Perkataan yang kita maklum juga ialah di haraf jar, maknanya dengan, kemudian dhamir muttasil hi, maknanya nya, hu nya dhamir muttasil. Ni cakap Melayu dah, orang panggil ummi, mak aku. Dhamir muttasil. Ini masuk tak tuan-tuan? Wahnan ni satu perkataan, dia bukan waw, Ala di atas haruf jar ni tidak masuk sebab wahnin ni satu perkataan. Wa itu haruf apa? Haruf ataf. Hu nya iaitu dhamir muttasil fi di dalam haraf jar an. Apa makna an? An, agar, bahawa, ya, bahawa. Nanti kita akan bincangkan tengok an ini, sebab ulama, ya, kata di sini, ya, dia kata harfu tafsir. Haraf
harfu at-tafsir. Apa makna tafsir? Nak menghuraikan dan menjelaskan, ya, macam mana wasiat Allah, ya, kepada manusia. Kemudian dua perkataan yang maklum kepada kita, li menggabungkan dua perkataan. Pertama, li maknanya bagi, haraf apa tu? Haraf jar, dan dhamir muttasil. Ya maknanya aku, ya. Waw, waw ataf, dan kemudian li haraf jar, dan ini dhamir muttasil. Apa makna? Ka, engkau. Dan kita maklum perkataan wa haraf ataf. Kemudian ada dua perkataan di sini, ya. Oh, tak ada. Tak ada. Nasib baik. Nambah-nambah, okey, ila saja, tak ada. Okey, ila dua perkataan. Pertama ila, yang kedua ya. Menggabungkan ila dengan ya. Apa makna ilayya? Kepada aku. Dan ini makna sudah dimaklumi dua perkataan ini. Jadi maknanya tuan-tuan, yang kita tandakan X tu tuan-tuan tak payah conteng lah. Macam tu ceritanya. Kita akan menconteng pada perkataan yang kita perlu perbahaskan, supaya makin hari kita belajar, makin kosong catatan kita. Ya, macam tak belajar tapi belajar. Ya, dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dhamir dia apa? Nahnu, ya. Okey, dia adalah fi'il madhi daripada perkataan apa tuan-tuan? Kalau huwa macam mana? Wassa. Huwa wassa. Apa makna huwa wassa? Dia telah mewasiatkan, dia telah memesan, dia telah memerintahkan. Ya, bermakna di sini ada haraf ya, illah, haraf illah yang tidak dibariskan. Maka kita boleh tengok panduan macam mana nak menjalankan haraf illah. Ini kalau ini pattern ni sifar berapa agaknya ni? Dia mesti ada tasydid di tengah. Pattern dia ialah fa'ala. Wassa, ya dia tidak berbaris. Ya dia tidak berbaris. Sebenarnya wassa ya kalau dia dapat baris. Fa'ala bermakna dia sifar berapa tuan-tuan? Sifar 3, Sifar 3 yang macam ni kita boleh tengok muka surat 237. Muka surat 237. Silakan tuan-tuan. Dalam perkataan yang serupa dengan dia, perkataan wassa ini ialah apa dia? Zakka. Apa makna zakka? Dia telah menyucikan. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi daripada perkataan zakka dulu. Huwa zakka. Huma zakkaya. Hum zakkau. Bukan zakku, zakkau, supaya dia berbeza dengan haraf biasa. Kalau kataba, katabu. Tapi zakka, zakkaya, zakkau. Hiya zakkat huma, zakkatahunna, zakkaina. Daripada situ bermulanya perubahan ke bawah sama. Zakkaita, zakkaituma, zakkaitum sampai zakkaitu, zakkaina. Boleh tuan-tuan? Okey, mari kita jalankan atas perkataan wassa. Okey, cuba jalankan huwa wassa. Huma wassa, wassaya. Hum wassau, bukan wassu. Wassau makna mereka telah
telah mewasiatkan. Semula hum wassau. Hiya buang dia punya ya, bukan wassayat, dia wassat. Semula hiya wassat. Huma wassata. Hunna. Ya, bagus. Daripada situ dia akan mengikut sampai ke bawah. Okey. Anta wassaita. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Wassaina. Wa wassaina. Ya, ini waw ni waw istinaf, dan perkataan yang kita bincangkan ialah wassaina fi'il madhi, dhamir dia. Nahnu maknanya semua kami telah mewasiatkan. Okay. Kami telah mewasiatkan. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Okey, fa'il dia. Kalau kita tengok kitab-kitab i'rab, ya, dalam bahasa Arab, ilmu nahwu akan tunjuk na ni fa'il. Cumanya kita kena tahu kembalikan na ni mewakili apa? Nahnu. Akhirnya keputusan dia sama jugalah. Nahnu ni. Nahnu ni siapa? Allah dan kerajaannya. Allah menggunakan perkataan nahnu kenapa? Lit ta'zim. Ya, untuk Allah mengagungkan dan membesarkan zatnya. Ya, kami telah mewasiatkan. Mana maf'ulun bih? Maf'ulun bih baris atas. Maka ini adalah tanda kepada maf'ulun bih. Itu ringkas dia lah. Maf'ulun bih. Yang kena pesan, yang kena wasiatkan ialah manusia. Okay, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wassaina. Kami telah mewasiatkan al-insana kepada manusia. Kepada tu tambahan maf'ulun bih. Kalau kitab tua, kami telah mewasiatkan akan manusia itu. Ya, maknanya segala jenis manusia diwasiatkan dengan walidaihi. Ini anak ke bapa? Okey, kalau anak macam mana? Waladun. Waladun. Itu anak. Kalau dua orang anak? Waladani ataupun waladaini. Kita ambil waladaini lah. Ya, okey, dalam konteks tu. Tapi kalau ayah walid. Kalau dua ibu bapa, walidani ataupun walidaini. Kita ambil yang pilihan walidaini. Okey. Sekarang kita telah berjumpa. Kita menggunakan ya nun ni sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia terletak selepas haraf jar. Macam mana nak membaris bawahkan isim yang selepasnya? Untuk pilihan, ada dua pilihan, iaitu walidani ataupun walidaini. Kalau lepas haraf jar, kita mesti guna ya nun ni mewakili baris bawah. Kita tak boleh kata biwalidani, sebab walidani adalah wakil kepada baris depan. Ya, walidaini mewakili baris bawah dan juga atas nanti. Ya, okey. Jadi kita tidak mengambil pilihan walidani kerana dia terletak lepas haraf jar. Okey, biwalidaini yang kita baca biwalidaihi. Cuma kalau tuan-tuan menangkap dengan formula, hi ni akan jadi apa? Yalah, jadi apa? Pandai pun kakak ni. Okey. Hi maknanya nya, Ini dhamir apa dipanggil? Muttasil. Dhamir bila muttasil ini dengan isim ke fi'il? Apa tanda dia isim? Tak ada pun alif lam?
Dia terletak lepas harf jar, confirm dia isim. Maknanya dia dhamir bila muttasil melekat dengan isim, dia jadi apa ni formulanya? Ya, maf'ul lembih. Kalau maf'ul lembih, dia melekat dengan fi'il. Satu lagi yang rupa dia macam nak sama. Ya, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Tuan-tuan ingat formula nak? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dua cara cari dia. Kalau ada dhamir melekat macam ni dengan isim, tak payah fikir, buat penat fikir ya. Ya, dia confirm akan jadi mudhafun ilaih. Satu lagi tanda mudhafun ilaih bagi apa? Baris di bawah. Tak ada contoh kat sini ya. Bagi bawah. Macam kata perkataan Rasul disandarkan kepada Allah. Dia jadi apa? Rasulu Allahi. Ya. Tuan-tuan cari mudhafun ilaih, perkataan yang disandarkan kepadanya sama ada bagi bawah macam ni ataupun dhamir. Ni bukan kira bagi bawah ni. Dia dhamir yang melekat dengan isim. Okey, tuan-tuan, saya padam yang ni untuk kita ulang kaji. Ini pelajaran ni tuan-tuan 2-3 kali lalu ni, tapi kita lalukan lagi supaya biasa. Okey. Dhamir bila melekat dengan isim dia jadi apa? Mudhafun ilaih, bermakna mana mudhafnya? Mana mudhaf? Kalau ini mudhafun ilaih pun tak payah fikir, mesti sebelah dia. Sebab perkataan ni bersandar. Dia bersandar tak boleh jauh. Bersandar mesti sebelah menyebelah. Maknanya di sini dia mesti jadi mudhaf. Apa syarat mudhaf, tuan-tuan? Kalau kita kata syarat macam takut apa ni marah ulama. Tapi kita kata mengenal pasti, biasanya tanda mudhaf ialah tak ada alif lam, tak ada tanwin, dan satu lagi tak ada nun musanna atau nun jamak. Nun musanna tadi ya, walid, satu orang ayah, walid. Kalau dua orang, walidani atau walidaini. Kalau jamak dia itu jamak kepada walad. Okey, tuan-tuan, tengok diagram berwarna hijau. Okey, tuan-tuan, ulang kaji ya. Okey, diagram warna hijau, apabila kita mengenal isim, kita boleh memecahkan isim itu kepada muzakkar muannas dari segi jantina dia, dan kita boleh pecahkan kepada bilangan dia mufrad, musanna dan jamak. Okey, satu orang anak dipanggil satu orang ayah walid. Okey, kalau dua orang walidani ataupun walidaini, dia dah jadi dua ibu bapa. Okey, jamak dia waliduna ataupun walidina. Yang nun musanna dan nun jamak tu hendaklah dibuang ketika mana dia jadi mudhaf. Ni sebab itu kita sebut bi wa lidaihi. Nun dia sudah dibuang kerana apabila dia jadi mudhaf, dia mesti dibuang nun, dibuang tanwin dan alif lamnya. Ingat lagi tak cerita tu? Ingat no? Jangan sampai tak teringat. Kes ni banyak nanti. Kita akan jumpa lagi ni. Ni. Nampak tak? Sebenarnya walidaini campur dengan ka. Ka ni dhamir muttasil dengan isim. Betul tak isim ni? Apa tanda dia isim? Dia terletak selepas haraf jar ni li. Dia mesti isim. Bila dhamir melekat dengan isim, dia jadi mudhafun ilaih. Maka mudhafnya ialah walidai, dua ibu bapa. Asalnya walidai ni, tapi bila dia jadi mudhaf, dibuang nun, dia jadi walidai ka, dua ibu bapa engkau.
Okey, tuan-tuan. Saya nak ulang kaji sekejap, boleh tak? Ya, ulang kaji dhamir muttasil ni. Penggunaan dhamir muttasil ini. Ni tuan-tuan dah faham Penggunaan dhamir muttasil, saya nak kata dua dengan dua ibu bapanya, kita akan sebut biwalidayhi. Okey? Okey, cuba sebut dengan dua ibu bapanya. Biwalidayhi. Dengan dua ibu bapa mereka berdua. Biwalidayhima. Yang lebih ringan disebut hima. Ladaihim, ladaihi, ladaihima. Okey, biwalidayhima. Dengan dua ibu bapa mereka. Biwalidaihim. Diagram mana tu tuan-tuan? Warna pink, dhamir muttasil Tengok dhamir muttasil. Ya Allah, hari ni nampak macam muram. Dhamir muttasil tuan-tuan, ya, isim popular. Ya, pegang kuat-kuat yang bertitik-titik tu. Saya nak tuan-tuan kembalikan semula dhamir muttasil itu. Semula dengan dua ibu bapanya. Cuba sebut. Biwalidayhi. Dengan dua ibu bapa mereka berdua. Biwalidayhima. Dua ibu bapa mereka. Biwalidayhim. Dua ibu bapa dia perempuan. Biwalidayha. Dua ibu bapa mereka berdua perempuan. Dua ibu bapa mereka semua perempuan. Biwalidayhinna. Okey, dua ibu bapa engkau lelaki. Biwalidayka. Walidayka. Dua ibu bapa kamu berdua. Ya, dia tak ada kima dah Semua macam biasa je. Kuma, ka, kumakum. Okey, dua ibu bapa kamu semua. Ya, dua ibu bapa engkau perempuan. Dua ibu bapa kamu berdua. Kamu semua perempuan. Dua ibu bapa saya. Waliday. Ya, itu yang kita bincang loh. Allahumma ghfirli wali waliday. Ya. Dua ibu bapa kita. Walidaina, biwalidaina. Itu kemahiran dhamir muttasil Kalau beli CD tu kena tengoklah tuan-tuan Jangan simpan dalam museum. Kenang-kenangan dia. Okey tuan-tuan, kita ulang semula terjemahan ni. Wasaina, kami telah mewasiatkan al-insana, kepada manusia, itu, ya, kepada spesies manusia itu, ya, bi walidayhi, kedua ibu bapanya. Ayat tu faham tak? Kami telah mewasiatkan kepada manusia dengan dua ibu bapanya. Faham ayat tu? Apa yang persoalan dia? Apa yang diwasiatkan di sini tidak disebut oleh Allah kerana dia sangat maklum. Apa yang kena buat kat ibu bapa? Buat baik. Dah, boleh jawab tu, mana tak payah. Sebab tu kalau kita tengok kitab tafsir, dia akan menjelaskan. Takut-takut orang terkebelakang nanti tak faham apa yang Allah suruh buat pada dua ibu bapa kita. Tapi daripada orang zaman dulu sampai zaman kita ni, bila tanya boleh jawablah apa yang kita patut buat. Ya, kalau dalam kitab tafsir dia akan tulislah supaya orang-orang kemudian nanti akan faham. Tetapi itu kalau dalam terjemahan dia akan kurung, ya. Ahsinu. Apa makna ahsinu? Berbuat baiklah oleh kamu. Ini fi'il amar, ya. Ahsinu bi
biwalidayhi, biwalidayhi ihsanan. Okey, cuba terjemahkan. Ahsinu, berbuat baiklah oleh kamu semua. Ya? Okey, wahai manusia. Biwalidai, okey. Sorry. Kalau ahsinu mestilah biwalidai. Kalau ramai semula. Kalau seorang manusia, ahsin, berbuat baiklah oleh engkau, biwalidaika. Okey, bagus. Okey, cuba terjemah semula. Ahsin, berbuat baiklah oleh engkau wahai manusia. Biwalidaika, ihsanan. Itu dipanggil, nanti kita akan cuba fokuskan satu masa khas untuk belajar maf'ulun mutlak dengan sebaik-baiknya. Dia juga diulang perkataan ni dalam bentuk macam ni untuk taukid juga, untuk menegaskan buatlah baik kepada dua ibu bapa engkau dengan sebaik-baiknya. Ya? Yang inilah yang tidak disebut kerana dia sangat maklum oleh manusia supaya buat baik pada dua ibu bapa. Mana itu adalah fitrah yang Allah telah campakkan kepada manusia. Kadang-kadang Allah sebut, kadang-kadang Allah tak sebut. Di sini Allah tak sebut kerana dia sudah maklum. Okey, ayat tu memang sempurna di sini. Kalau tuan-tuan punya buku tu ada tanda tak? Tak ada. Kosong je. Kalau saya punya Quran ni dia tanda jim. Jim makna apa? Jaiz. Apa makna jaiz? Harus berhenti. Jaiz itu makna harus berhenti. Okey, tanda-tanda Al-Quran kita biasa jumpa tanda jim. Itu makna apa? Jaiz. Dia ada ringkasan daripada perkataan jaiz. Kalau kita jumpa sad, lam, ya. Apa makna? Sad tu mewakili perkataan al-waslu. Apa makna al-waslu? Sambung, wasal. Kita cakap Melayu, wasal. Lam, ya itu bermakna aula. Apa makna aula? Lebih baik. Ya, tuan-tuan tak payah salin, dalam mushaf Saudi Madinah tu ada ni. Ya. Qaf, lam, ya. Qaf tu makna apa? Al-waqfu. Apa makna al-waqfu? Berhenti. Waqaf itu, lam, ya maknanya lebih baik. Kita tengoklah. Tapi mana semua keharusan berhenti je. Kalau tuan-tuan jumpa la, mamnu'ul waqfi dia panggil. Ma makna mamnu'? Dilarang, ditegah. Mamnu'u al-waqfi. Yang sebenarnya apa ni? Kalau nak wakaf juga sebab tak sampai nafas, macam mana? Patah balik ke belakang. Tapi untuk qata' atau memutuskan bacaan di sini, sadaqallahul azim, tak boleh sebab ayat tu tidak sempurna lagi. Okey tuan-tuan, saya cuma nak menyatakan ada tanda jim pada Quran saya je lah. Bermakna sebahagian ulama waqaf menyatakan ayat itu memang sudah sempurna di situ, kemudian dimulakan dengan ayat yang lain. Ya bang? Okey. Okey, itu tanda mim itu waqaf. Mim itu lazim. Mim panjang ekor, pendek. Mim yang waqaf lazim tu, itu maknanya lazim. Apa makna lazim? Ini bukan lazim Melayu. Ini betul-betul Arab. Lazim di sini wajib. Ya? Wajib. Maknanya mad lazim tu bukan mad biasa. Itu mad wajib. Wajib kita memanjangkan dengan kadar 6 harakat tanpa boleh tolak ansur. Ya? Sebab tu dia panggil mad lazim. Lazim itu mana? Mesti berhenti. Sebab kalau kita sambung dia akan menselibahkan makna.
Ya, mengubah makna. Selibah dah. Mengubah sedikit makna Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya padam dah. Ini tanda-tanda wakaf yang tuan-tuan boleh dapat dalam, kalau belakang Quran Mushaf Madinah yang biasa kat masjid-masjid kita mesti ada belakang tu. Kalau dah diterjemah Melayu pun dah ada lah. Kalau Quran kita, Quran Majid dulu, wah, itu lagi banyak tanda wakaf dia. Dia lebih meraihkan orang-orang berada di Asia Tenggara. Ya, agaknya. Dan kalau kita nak faham ayat Quran dengan tanda wakaf itu cantik. Ya, Quran Majid cetakan biasanya daripada Pakistan semua tu. Ya, sebab kita di Malaysia ni mengambil pandangan wajib menggunakan Mushaf Osmani. Jadi yang lain tu naklah dihapuskan. Dia memang setengah ulama mensyaratkan untuk sah baca Quran mesti menggunakan rasam Osmani. Guru saya dulu memang tegas macam tu. Saya fikir saya susah juga nak terima. Dulu kita pakai Quran Majid. Bapa kita Quran Majid. Tapi itu satu pendapat lah. Tapi dia memang ganas sikit bab tu. Makna kalau tulisan-tulisan saya ni dia marah kalau tak tepat dengan rasam Osmani ni. Ya, saya kadang-kadang tak ikut Osmani. Saya ikut tulisan Imla'i, tulisan Arab biasa supaya kita nampak. Ya. Lagi satu, tuan guru saya dulu dia tak suka Quran color. Dia kata wajib hitam putih saja. Hitam. Sebab dia akan menyilapkan orang yang rabun warna. Ya, bila tanda ikhfa tu dah kelabu, tanda apa tu dah kuning kan, menjadikan kalau orang apa ni tak ternampak dia silap baca. Dia tak iktiraf. Tapi itu pendapat dia je lah. Okey, seterusnya kita ambil perkataan. Kita dah bincang satu. Perkataan yang kedua kita nak bincang. 1, 2. Hamalat. Hamalat fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Apa dhamir dia? Hamalat. Kalau huwa apa tuan-tuan? Macam mana bunyi huwa? Hamala. Apa makna hamala? Dia telah membawa. Okey, cuba tuan-tuan jalankan sekejap fi'il madhi. Huwa hamala. Huma. Jumpa tak diagram warna apa tu? Diagram warna kuning tuan-tuan. Ya. Kalau dia apa ni? Kalau dia hilang, tambat-tambatkan ya. Kakak tu dia tambat dah. Bagus. Okey, semula huwa hamala. Huma. Huma. Oh, hum. Hiya. Hiya hamalat. Okey, sampailah hajat kita tu. Hamalat. Apa makna hiya hamalat? Dia perempuan telah membawa dalam perut dia. Apa tu? Mengandung lah. Asalnya makna hamalat itu membawa, iaitu membawa dalam perut dia, mengandung. Okey, bila saya tanya fa'il dia siapa tuan-tuan? Bila tuan-tuan berjumpa dengan fi'il madhi atau mudhari' yang melibatkan ganti nama dia huwa ataupun hiya, jangan cepat-cepat dakwa dia ini fa'il. Kerana bila dhamir dia huwa atau hiya, kemungkinan ada disebut fa'il dia. Kalau selain daripada huwa hiya, terus tuan-tuan tak payah cari dah, dhamir dia confirm jadi fa'il. Ya? Sebab ini hiya, jadi tuan-tuan kena cari dulu kalau ada. Ada tak? Fa'il baris apa? Fa'il baris depan. Siapa yang mengandung ni? Ada disebut ni, tanda baris depan di sini. Ummu. Bukan hu tu. Ummu tu adalah fa'il.
Tanda dia baris depan tu fa'il. Tuan-tuan kalau pegang formula, tuan-tuan tak ada masalah ni. Ini apa ni? Dhamir. Dhamir ni muttasil dengan apa ni? Fi'il ke isim? Fi'il. Maka dia akan jadi apa? Maf'ul bih. Kita jangan fikir panjang kalau jumpa dhamir melekat dengan isim dengan fi'il, dia akan jadi maf'ulun bih. Mesti dia ni yang kena kandung, yang kena bawa. Ya, siapa yang kena bawa kat mak dia ni? Iyalah anak, betul lah. Dalam bab ni insan. Pesan baik-baik pada manusia, buat baik kepada dua ibu bapanya. Okey, yang pertama dia jelaskan tentang ibu dulu. Ummuhu, maknanya ibunya, hamalathu, telah mengandungkan akan dia. Dia mesti kena kandung. Mesti jadi maf'ul bih dengan formula kita. Ya, bukan dia ni kandung mak dia. Kalau ikut lurus ya, mesti fa'il dulu lepas tu maf'ul bih. Habis cerita dia yang kandung mak dia. Tapi dengan teori ni kita takkan sesat. Maknanya fa'il dia mesti bagi depan di sini dan dia ini mesti jadi maf'ul bih. Okey, kalau kita nak terjemah, biasa orang Melayu terjemah fa'il dulu. Maknya telah mengandungkan akannya. Okey, terjemahan moden. Terjemahan tua telah mengandung maf'ul bih bukan oleh. Maf'ul bih terjemahan dia dalam kitab tua akan. Telah mengandung akannya, itu maf'ul bih oleh. Ini baru terjemahan dia, oleh ibunya. Jadi tuan-tuan kena perasan baca kitab tua tu, mana akan, mana oleh. Akan tu adalah maf'ul bih, oleh tu adalah fa'il. Sebab tu orang tak boleh nak faham kitab tua. Ya, sebab dia adalah terjemahan daripada kitab Arab. Sebab ulama-ulama kita dulu mengaji di Mekah 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, dia akan bawa guru buku dia dan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu Jawi gitu. Sebab tu dia akan terjemahkan macam ni, telah mengandung akannya oleh ibunya. Jadi kita kena faham siapa yang mengandung tu, siapa yang kena kandung. Ya. Terjemahan moden kita, bila kita dah tahu, kita tangkap fa'il dulu. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Ummuhu, ibunya, hamalat hu, akannya. Ibunya telah mengandungkan akannya. Ayat ini sudah sempurna di sini. Cumanya dia nak menjelaskan macam mana keadaan. Keadaan, tuan-tuan tengok jam kalau terlangsung. Tak dengar azan lagi ni. Azan Singapura pun belum lagi. Okey. Ini menjelaskan keadaan macam mana mak dia tu mengandung. Wahnan, ini keadaan. Hal isim berbaris di atas, mesti dalam bentuk nakirah. Apa makna nakirah? Nakirah tanda dia tidak ada alif lam, ya, bagi atas selepas sempurna. Maknya telah mengandungkan akannya. Masuk dah? Okey, kita berhenti untuk solat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina